Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang mentadbirkan alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur tuan-tuan ibu bapa yang dikasihi, kita berada di waktu awalin di taman-taman Raudhah menantikan waktu Isya. Malaikat mengepakkan sayapnya antara ufuk timur dan barat. Doa dan zikir malaikat, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Mudah-mudahan bertepatan doa dan zikir malaikat ini kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Orang mencintai ilmu boleh menghukum, orang cinta dunia pasti akan dihukum. Kita sambung hadis 40. Kita nak mengenal, kita dah mengenal asal-usul kewujudan hadis dengan mustalah hadis. Kemudian hadis qudsi merupakan mimpi dan ilham direct daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita kategori hadis-hadis. Malam ni kita buat tajuk iaitu riwayat ringkas imam-imam hadis yang termasyhur. Riwayat ringkas imam-imam. Bila kata imam, ya, masyhur, ya, kebanyakan hadis sahih. Jadi pengikut ramai, ya, ilmu hebat, ini yang dikatakan imam-imam hadis yang termasyhur. Pertama, Imam Bukhari. Imam Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Beliau mulai belajar sejak umur 11 tahun di Bukhari atau di Bukhara, ya. Kemudian datang mengerjakan haji di Makkah, lalu belajar ilmu hadis dari para ulama di Makkah. Kemudian di Madinah, Iraq, dan di kota-kota besar seluruh negara Islam dalam masa 16 tahun lamanya. Masya Allah. 16 tahun dengan daripada umur 11 tahun, ya, kemudian berangkat ke Mekah, belajar, menuntut daripada ulama-ulama di Mekah, Madinah, Iraq, dan kota-kota besar seluruh negara Islam. Ya, ini bermakna mengaji alim, ya. Kalau pergi dulu arwah Ustaz tadi nak hantar saya ke Lucknow, India, arwah Ustaz tadi, tetapi Indira Gandhi ditembak mati, visa tak dikeluarkan, gagal. Itu dikatakan mengaji alim di Lucknow, India.
Jadi orang ni mengaji alim hebat, Kemudian dikata apa? Menurut riwayat, beliau pernah belajar kepada 1,000 orang guru. Masya Allah, 1,000 orang guru untuk mendengarkan hadis, hingga terkenal seorang imam yang telah menghafaz berpuluh-puluh ribu hadis dengan cukup sempurna serta tahan diuji kekuatan ingatannya. Ini yang paling utama, yaitu kalau nak hadis sahih, syaratnya yaitu yang kuat ingatan dan melebihi 3 orang untuk meriwayatkan hadis. Itu hadis sahih. Jadi yang ni, bayangkan hampir 1,000 orang guru yang dia duduk belajar ilmu hadis. Kemudian dia kata yang pintar, yang tahan diuji, kemudian berpuluh-puluh ribu hadis dengan cukup sempurna serta tahan diuji kekuatan. Ada yang mengatakan dia meriwayatkan 40,000 hadis, 40,000 hadis. Dan ada yang mengatakan beberapa ratus ribu. Jadi yang ni imam yang paling utama, yaitu Al-Bukhari, ingatan dia terlalu kuat. Ada cerita, itu sebab dia kata apa, umur 11 tahun 11 tahun ni apa, dah mula belajar hadis, ingatan dia kuat. Nak ikutkan 11 tahun ni, kanak-kanak lagi, ingatan dia kuat, tak pernah luput. Kita yang dah umur saja ni, bagi satu surah untuk apa pengantar balik lah. Bagi budak, kalau letak kanak-kanak seorang umur 10 tahun dekat kita ni, dan kita uji hal ataka hadithul ghasyiyah, siapa hafal boleh balik duduk. Ingat budak 5 tahun tu dulu turun masjid. Kita yang tua ni payah nak menghafal. Apa? Dia daripada kanak-kanak sudah belajar ilmu hadis. Ada cerita yang menyatakan bahawa sewaktu beliau datang ke Baghdad. Baghdad di mana? Iraq. Baghdad, semua tempat pusat ilmu datang ke Baghdad, maka ulama hadis yang terkemuka di kota itu telah berusaha menguji kekuatan ilmu beliau, yaitu Imam Al-Bukhari tadi. Mereka telah kemukakan kepada beliau sebanyak 100 hadis yang dicampur adukkan dan dikacau bilaukan sanad dan sunannya, yaitu lafaz, yaitu hadis, dicampur aduk. Untuk apa ni? Kemudian diminta beliau menerangkan dan membetulkannya. Subhanallah. Oleh beliau segera patut dinyatakan hadis ini dengan menerangkan sanad bagi tiap-tiap matan menurut yang dihafaznya. Dengan ini barulah mereka tahu kebolehan beliau dan terus mengakui kelebihannya. Bermakna bila sampai di Baghdad, tempat pusat ilmu, guru-guru di sana nak uji dia, mana campur adukkan, bercampur aduk dan susunannya, matannya, bermakna disusun semula. Tetapi Imam Bukhari dengan kekuatan ingatan dan hafalannya cukup hebat rendah, bermakna ingatan dia terlalu kuat. Beliau mempunyai kitab sahih yang terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab ini diisi dengan hadis-hadis yang sahih belaka. Beliau wafat
pada tahun 256 Hijrah dalam usia 62 tahun. Mana usia Nabi nah? Ya, dan tiada meninggalkan anak seorang jua pun, tidak ada anak. Ya. Orang menuntut ilmu, Masya Allah. Orang apa tu alim, orang yang hebat, dia tak ada fikir nah, bermakna dia tidak ada anak, anugerah tak ada anugerah Allah. Bermakna, nah, saya rasa ya, dia berkahwin tapi tidak memiliki anak. Imam Al-Bukhari 62 tahun, wafat 256 Hijrah. Ini imam yang paling utama, merupakan banyak hadis-hadis sahih. Baik, kita teruskan lagi. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim. Sebab bila kita baca kitab hadis di nama kita tengok ada Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim, ini semua terkenal, ya. Baik, Imam Muslim ialah Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hujjaj Ibnu Muslim Al-Qashiri. Apa tu? Nasiburi. Beliau seorang imam hadis yang terkemuka sesudah Imam Bukhari. Dia letak tempat yang kedua. Beliau berguru kepada Imam Bukhari dan kitabnya yang termasyhur ialah kitab Sahih Muslim yang disusun di dalam tempoh 12 tahun. Beliau wafat pada 261, tak jauh ya wafatnya dengan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tadi wafat pada 256, dia wafat pada 261 Hijrah dalam usia 57 tahun. Imam Muslim, ya, ini imam yang kedua yang masyhur, yaitu Sahih Al-Muslim, ya, dalam kitabnya. Kita dah sebut sebelum ni, tanda. Kebanyakan dikata apa, hadis-hadis ini berkaitan dengan fiqh, tanda. Dengan fiqh, berkaitan dengan ibadah, ya. Ini dengan ibadah dalam fiqh, dia kata apa? Dalam sepertiga daripadanya adalah ulasan tentang fiqh. Baik, imam yang ketiga, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ialah Sulaiman bin Al-Ash'ar bin Ishaq Al-Asadi As-Sada. Apa tu mak? Jastani. Beliau belajar hadis dari para ulama Iraq, ya, daripada ulama Iraq. Dulu negara Iraq ni, Masya Allah, tempat pengajian ilmu, ya, tempat pengajian ilmu. Tetapi apa jadi sekarang di negara Iraq? Bermakna tempat pengajian ilmu di Iraq banyak. Tadi Imam Bukhari pun di Iraq, ya. Apabila guru-gurunya menguji, bermakna guru-guru itu banyak berlaku dekat negara Iraq. Khurasan, Syam, Mesir dan lainnya. Karangan beliau yang masyhur ialah kitab As-Sunan. Mengenai kitab ini beliau berkata, aku tuliskan hadis Rasulullah SAW sebanyak 500,000 hadis. Kemudian aku pilih dan aku susun dalam kitab As-Sunan ini sebanyak 4,800 hadis yang sahih sahaja.
atau mendekati yang saleh. Beliau terkenal sebagai seorang mujtahid di antara di antara penetapannya ialah tiada dapat diqadhakan sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Oh, masyaallah. Yang dibuat dalilnya tidak ada penetapan ialah dapat mengqadhakan sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya. Salah satunya ya bermakna sebab kita panjangkan sedikit tentang qadha sembahyang ni. Sebentar lagi maghrib akan menghadap kita. Selamat tinggal. Ada tarikh hari ini berapa? 9 hari bulan 10. 9 hari bulan 10. Maghrib akan tinggalkan kita. Selamat tinggal. Aku tak akan kembali lagi. Dijunjung oleh 70,000 malaikat. Sebab hilang satu adaan diqadha seumur hidup tak akan sampai. Sebab kita umur dah senja ni, kita peliharalah adaan. Ya, dulu kita abaikan, kita ambil akhir zuhur, campurkan dengan asar. Ya, subhanallah. Jadi jadi penetapan daripada Abu Dawud bahawa tidak ada qadha, ya, dikata apa? Terkenal sebagai seorang mujtahid di antara penetapannya ialah tiada dapat diqadha sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 Hijrah dalam usia 73 tahun. Imam Abu Dawud, hadis-hadis yang masyhur disebut 500, dia dapat menghafaz 500 hadis, kemudian dia ambil, dipilih hadis yang sahih iaitu 4,800 hadis yang sahih. Baik, kemudian imam yang keempat, Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sulaimi At-Tirmizi, orang bertarmis, ya, orang Tarmis. Beliau seorang imam alim hadis setelah lama mempelajarinya di Khurasan, Iraq, dan Hijaz. Bermakna lama belajar dia Tirmizi ini. Karangan beliau yang terkenal ialah Jami' At-Tirmizi. Beliau pernah berkata bahawa setelah aku karangkan kitab ini, aku perlihatkan kepada ulama-ulama Hijaz, Iraq dan Khurasan. Mereka semua berkata bahawa barang siapa ada menyimpan kitabnya ini, seolah-olah di rumahnya ada Nabi yang sedang berkata-kata. Di rumahnya seolah-olah ada Nabi yang sedang berkata-kata. Beliau wafat pada tahun 279. Di saat ini ramai ulama bermakna wafat yang lapat-lapat. Tirmizi dalam usia 70 tahun. Jadi dikata apa? Sampai kata-katanya diambil hadis sahih, ya, dikata seolah-olah di rumahnya ada Nabi yang sedang berkata-kata. Ini Imam Tirmizi. Baik, imam yang kelima, Imam Nasa'i. Imam Nasa'i ialah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Adi An-Nasa'i. Beliau seorang ahli hadis yang utama yang pernah mengembara dari kampungnya di Khurasan
ke merata-rata negara Islam dan akhirnya menetap di Mesir. Sebuah karangan beliau yang terkenal bernama As-Sunan, yang dianggap sebagai kitab yang utama di dalam lingkungan kitab-kitab hadis. Beliau wafat di Mekah pada tahun 303 Hijrah dalam usia 88 tahun, panjang usianya. Jadi Imam Nasa'i, ya, bermakna walaupun dah tua, dia menghafaz hadis, mengarang, ya, ingat berapa ramai muridnya, itu sebab digelar Imam Nasa'i. Beliau yang terkenal nama As-Sunan, iaitu kitab As-Sunan yang dianggap sebagai kitab yang utama di dalam lingkungan kitab-kitab hadis. Baik, imam yang keenam, Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzaini. Beliau seorang imam hadis dari penduduk Qazun, dari penduduk Qazun yang telah mengembara ke Basrah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz untuk mempelajari hadis, kemudian menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 273 Hijrah dalam usia 66 tahun. Demikianlah di antara riwayat ringkas imam hadis. Selain beliau itu ada lagi imam-imam yang dalam jurusan ilmu ini yang tidak diterangkan dalam kitab ini, tetapi yang enam ini memang masyhur, terutama Imam Bukhari yang kita sebut tadi, ya. Kemudian yang kedua Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Baik, itu secara ringkas. Ya, bila kita tak kenal bermakna ini adalah hadis-hadis sahih. Kita nak kenal pula, iaitu Imam Nawawi. Ini kitab ni adalah khulasah daripada Imam Nawawi yang kata hadis 40 ni kan. Kita nak kenal dia panjang sedikit latar belakang dia. Imam Nawawi ni dia umur dia tak silap saya 40 lebih, ya. Baik. 46, 47. Namanya, kelahiran dan ilmunya, kedudukannya, kepribadiannya, pengusirannya, wafatnya. Imam Nawawi yang banyak kita berpandukan pada kitabnya, ya. Baik. Yang pertama namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif Syaraf An-Nawawi. Syarif An-Nawawi. Kelahirannya di Nawi dalam wilayah Damsyik sama pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah, yaitu kurun ke-7. Dalam tahun 631 Hijrah. Yang ketiga, ilmunya didapati dari hasil usahanya yang sungguh-sungguh. Beliau mulai menghafaz Al-Quran sejak kecil lagi. Pada tahun 649 Hijrah, semasa usianya baru dalam lingkungan 19 tahun, beliau datang ke kota Damsyik untuk belajar. Lalu mendiami di sebuah perguruan yang bernama Ar-Rawahiyah.
Madrasah Al-Arwahiyah dengan mendapat perbelanjaan daripada perguruan tersebut. Ya, ini sejak ni sudah ada bermakna yuran pengajian tahun 649 Hijrah, ya, Imam Nawawi. Perhatiannya semasa belajar ditumpukan usaha mencapai ilmu pengetahuan segala bidang dan jurusannya. Mulanya dihafaz kitab fiqh bernama At-Tanabiyah dalam tempoh 4 bulan setengah. Di samping itu dihafaznya kitab Al-Mazhab Al-Muhazib bahagian ibadah. Jadi ilmu Imam Nawawi ini banyak kepada bab fiqh. Ya, contoh pernah dalam kitab Imam Nawawi, ya, dia kata apakah orang dalam kubur ini boleh dengar, ya, dalam kitabnya. Pernah kita khabarkan, yaitu seorang yang bernama Muhammad, bapak ni meninggal, maka hari-hari dia datang ke kubur bapaknya, dia beri salam, kemudian dia baca Quran, dia ziarah lama duduk di kubur sebab dia sayang pada bapaknya. Jadi satu hari dia nak datang ziarahi kubur, rupa-rupa ada mayat untuk diuruskan di kubur itu, untuk dikebumikan. Dia menolong sampailah di hari senja. Dia tak dapat, dia hanya lambaian saja untuk kubur bapa dia. Dia baca daripada jauh. Maka malam hari Muhammad ini bermimpi. Ini dalam kitab Imam Nawawi. Dia bermimpi, kenapa kau tak ziarah kubur aku? Bapa dia kata, apakah bapa tahu saya datang? Muhammad ni kata. Dia kata, iya, kau datang, aku ada bersama. Ya, bermakna inilah buktinya bahawa dalam kitab Imam Nawawi disyarahkan bahawa yang terutama anak awaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh, bermakna dia ziarahi kubur, ya, bermakna bapa, arwah bapaknya ada bersama. Dan dikatakan roh itu terus datang bila kita beri salam, assalamualaikum ya abi, terus didatangkan roh itu, dicantumkan. Selama bila? Selama kita berada di tanah perkuburan, ya, arwah akan bersama, terutama anak, ya. Sampailah kita balik, seolah-olah anak bapa itu, arwah bapaknya mengucapkan terima kasih kerana datang ziarah. Itu sebab didatangkan dalil pada Imam Nawawi, ya, tidak ada fitnah yang mengatakan ziarahi kubur. Ya, ini dalam kitab Imam Nawawi. Ya, kisahnya si Muhammad tadi, dia kehilangan ayah. Ya, ruh itu dicantumkan semula oleh Allah dalam keadaan segera. Dia bersama dengan anaknya Muhammad sampailah anaknya pulang. Jadi tak salah kita ziarahi kubur, terutama hari Jumaat. Sebab hari Jumaat kita ruangkanlah masa ziarahi ibu dan ayah kita. Ya, sebab saya terbaca dalam kitab Imam Nawawi menziarahi kubur, terutama pada hari Jumaat. Ya, ini kadang-kadang lalang lebih tinggi daripada batu nisan. Kita tak ziarah. Jadi orang kubur dia rindu, arwah rindu dengan orang yang hidup.
Ya, bila dah datang arwah kepada anak tadi kepada arwah, bermakna hilanglah rindu. Jadi bagi ini satu dalil yang kita ikut Imam Nawawi bahawa menziarahi kubur tidak salah. Ada yang mengatakan dah mati apa dia tahu, ya, bermakna ini pendapat apa tu yang menyalahi, ya, yang terlalu ekstrim. Dah mati tak tahu apa, tetapi ingat awaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh, ya, terus akan sampai kepada arwah yang telah meninggal. Ya, sebab kalau buat tahlil, biarlah anak, ya, anak ada, jangan anak duduk kat luar atau menghidang. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sampai itu adalah anak. Anak bila menyebut la ilaha illallah sampai, ya, tahlil itu. Jadi ini adalah kupasan Imam Nawawi yang saya terjumpa, satu makalah Imam Nawawi. Okey, mana kita berhenti tadi tu? Semasa dalam pelajaran, beliau tidak pernah membaringkan diri di tempat tidur kerana terlalu sibuk dengan pelajaran. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam berbagai jurusan ilmu agama. Antara gurunya ialah Mahaguru Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Daib, Zainuddin Khalaq bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi Ilyas, Abi Al-Yasir, Jamaluddin bin As-Sirifi, Syamsuddin bin Abi Umar, Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Maradi, Ali Al-Qadi At-Taflisi, kama Ishaq Al-Ma'ri, Syamsuddin Abdul Rahman Ibnu Nuh, dan Uzaiduddin Azalbi, Umar bin Sa'id Al-Arbali. Ini antara guru-gurunya. Jadi dia tengok tak pernah dia dapatkan tempat tidur pembaringan yang sempurna Imam Nawawi. Kerana apa? Setiap hari dia akan belajar 12 mata pelajaran. Itu sebab Imam Nawawi ni, ya, dia ikut kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia meneliti pada Imam Syafi'i, dan anak murid, salah satu anak muridnya iaitu Imam Nawawi. Karangannya adalah banyak, di antaranya yang terkenal ialah kitab Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ni kupasan dia apa? Fiqh, hadis. Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, ni terkenal, ya. At-Tibyan dan Adab, Hamlatul Quran. Adab Hamlatul Quran, Al-Irsyad wa Taqrib fi Ulumil Hadis, Al-Idahi fi Manasik Al-Hajj. Tengok manasik haji pun ada dalam Syarah Al-Mazhab, Mahzib Ar-Rawdah, Tahdhibi
al-isma wal lughat wal minhaj dan matan al-arba'in. Matan al-arba'in yang kita baca ni. Di antara kitabnya itu ada yang digunakan di dalam pengajian ilmu agama, terutama kitabnya Syarah Sahih Muslim, bahagian hadis, dan Al-Minhaj bahagian fiqh, dan Matan Al-Arba'in iaitu kitabnya ini. Ya. Ini adalah kitab Imam Nawawi. Karangan. Baik. Mengenai kitab Matan Al-Arba'in, beliau telah menegaskan bahawa amatlah patut bagi mereka yang ingin pahala di hari akhirat supaya mengetahui hadis-hadis ini, kerana kandungannya yang meliputi perkara-perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan. Jadi tentang ilmu ni luas, ya, ilmu Imam Nawawi, ya, daripada umurnya yang kecil sudah belajar, ya, kemudian dia mengaji kepada banyak guru tentang hadis, tentang fiqh, ya. Kemudian apa yang ditegakkan beliau memanglah benar, kerana di dalam kitabnya ini disusun hadis-hadis Rasul mengenai dasar agama, seperti hadis yang menitik beratkan soal iman, Islam, ibadah, akhlak dan lain-lain yang pada keseluruhannya berkaitan dengan ilmu hidup setiap hari. Ini adalah Imam Nawawi, luas pengetahuan dia. Kehidupan sehari-hari adalah sekadar memelihara kesihatan badannya. Makan minumnya sehari semalam hanya sekali, insya-Allah. Makan minum sehari semalam hanya sekali. Masa selama 24 jam digunakan sebahagian besar kepada bakti dan khidmat suci terhadap penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Pendek kata, beliau tidak sangat menghiraukan soal makanan, minuman dan pakaian serta perhiasan. Apa saja yang ada memadailah, dan beliau tidak berapa suka kepada makan buah-buahan kerana mengelak daripada mengantuk dan mengganggu tugasnya sehari-hari. Beliau juga tidak gemar memakai pakaian yang menampakkan kemegahan. Bagi beliau cukuplah pakaian yang kasar-kasar saja. Tawaduknya Imam Nawawi ini, makan sehari sekali. Dan tempat tidur tak ada yang sempurna. Kemudian tidak utamakan tentang pakaian dan sebagainya. Dia sibuk untuk mengaji ilmu. Baik, kita sambung lagi. Kepribadiannya ialah penuh dengan takwa menurut arti kata yang sepenuhnya. Waraknya dan kebersihan jiwanya. Sebagai seorang ulama amatlah suka ditemui. Ada riwayat yang mengatakan bahawa keengganan beliau memakan sebarang jenis buah-buahan bukan saja kerana mengelak daripada mengantuk, tetapi adalah juga kerana buah-buahan yang di Damsyik itu dianggapnya lebih banyak mengandungi syubhat.
yang banyak itu sebab ulama-ulama ni kalau bab zuhud dia ada 3 makna bab zuhud. Pertama, mengelak daripada syubhat, ya, tidak mahu kepada syubhat. Yang kedua, zuhud dalam zuhud, bermakna menolak dunia terus. Kemudian yang ketiganya, ya, bermakna ya tidak ada dunia dalam kehidupan, tidak ada kepentingan. Kalau ada pun pemberian Tuhan dijadikan jabatan untuk akhirat, ya, tidak ada melekat pada hatinya. Jadi yang ni ya tentang kepribadian Fatul Imam Nawawi. Beliau selama hidup tidak pernah lupa dari kewajipan membiarkan ilmu dengan mengajar, menyebarkan kewajipan menyebarkan ilmu dengan mengajar dan mengarang di sepanjang beribadah, di samping beribadah, berpuasa, berzikir di tengah-tengah suasana hidup yang serba kurang, hingga penuhlah hidupnya dengan usaha dan amal soleh terhadap agama, masyarakat dan ummah. Kemudian pengusiran Imam Nawawi pernah diusir daripada Syam akibat fatwanya yang tidak menyenangkan hati Sultan Al-Mali Az-Zahir. Diusir, ya, tentang ulama ni pernah dipenjara, ya, dalam penjara pun dapat mengarang, dapat membukukan hasil-hasil, ya, sebab apa? Tidur tak jadi keutamaan, keselesaan tak jadi keutamaan. Begitulah peranan ulama, dan apatah lagi kalau diusir. Imam Nawawi bukanlah sebagai seorang ulama yang mencari kebenaran untuk dirinya sahaja, atau ulama yang merasa bahagia dengan ketinggian ilmunya, tetapi tidak berani menghadapi, tidak berani nasihatnya tidak berani menghadapi masyarakat sekeliling dengan petunjuk dan nasihatnya. Imam Nawawi bukanlah dari golongan ulama yang mencari keuntungan dengan ilmu, dengan membiarkan masyarakat umat di dalam kejahilan dan asyik dalam asyik dengan beliau memimpin umat, bukan umat memimpin beliau. Beliau memfatwakan kebenaran, tidak pandang kepada sesiapa pun juga, walaupun akibatnya merugikan kedudukannya. Kerana inilah tugas ulama yang dikatakan warasatul anbiya, yaitu mempesakai ajaran Nabi dan menyampaikannya. Ya, dia tidak gentar, sebab tidak ada dunia baginya. Dia hanya memimpin umat. Tak kira orang itu bergelar raja, menteri dan sebagainya. Saya tegas. Imam Nawawi selama hidupnya telah banyak menulis dan mengarang, mengajar dan menasihati. Kegiatannya dalam bidang ini meletakkan pribadinya lebih terkemuka dan lebih dikagumi. Terkemuka kerana kebenarannya, dikagumi kerana kejujuran dalam tugasnya sebagai seorang ulama, tidak membataskan ajaran dan nasihat dalam lingkungan para pengikut atau terhad dalam ruangan majlis pengajarannya saja, tetapi meliputi keseluruh masyarakat. Sedang pandangan hidupnya pun tidak
sahaja ditumpukan sekitar pengajaran agama, tetapi ditinjaukannya ke arah masyarakat, sebab Islam baginya adalah menyeluruh atau meliputi segala segi kehidupan. Islam menurut falsafahnya adalah seluruh hidup, tidak bercerai dan berpisah dari hidup. Bermakna dia menyeluruh tentang dia sebagai memimpin umat, bukan saja di hadapan halayak murid yang mendengar, tetapi dia menyeluruh. Imam Nawawi. Baik, kerana ini beliau selalu menyampaikan nasihat secara pribadi dan menulis beberapa beberapa pucuk surat kepada baginda Sultan Al-Mahdi Al-Zahir yang berdaulah di kala itu untuk menasihati baginda dalam urusan masyarakat kaum muslimin seluruhnya demi kepentingan negara. Dia banyak menasihati Gajah, walaupun pahit terpaksa diterima oleh Gajah. Ya, kita dah baca macam mana wujudnya hadis palsu penasihat-penasihat agama kepada Gajah mengampu. Kerana apa? Nak dapatkan habuan. Kerana dia bangga dengan daulah kerajaan, kerana tapi Imam Nawawi ini tidak kira dia dilantik sebagai penasihat, kepada Gajah pun dia akan nasihat. Menurut riwayat, beliau pernah menulis kepada baginda sudah, dan dia kata beliau pernah menulis kepada baginda menerangkan keadaan suasana di negeri Syam pada masa itu, yang olehnya disifatkan sebagai amat mengancam keselamatan rakyat akibat kesempitan hidup dan membumbung tinggi harga barang-barang keperluan. Di samping itu diterangkannya pandangan dan pendapatnya secara ikhlas untuk segera bertindak bagi mengatasi keadaan itu, tetapi amat disayangi tulisannya yang ikhlas itu tidak dilayani baginda, malah dipandangnya beliau seorang ulama yang suka mencampuri urusan dan kerajaan, dan kerana ini beliau dianggap seorang yang tidak diingini. Sikap baginda itu tidak mencemaskan beliau, kerana hidupnya tidak mengharapkan sebarang kurnia daripada baginda. Apa yang akan terjadi akibat patuanya adalah kerana sudah sewajarnya, kerana kebenaran dengan kebatilan adalah dua hal yang bertentangan. Ini yang beraninya, bermakna dia tak mengampu kepada raja. Dia adalah untuk umat tentang harga barang dan sebagainya. Dia menulis dengan ikhlas. Tidak berapa lama kemudian beliau menulis pula sepucuk surat kepada baginda yang berisi kata-kata yang keras tetapi tegas. Surat ini bertalian dengan permintaan baginda mengenai fatwa bagaimana hukumnya mengambil harta rakyat untuk kepentingan negara yang sedang terancam oleh musuh. Baik, bermakna ini tentang dia panjang tentang Imam Nawawi ini. Kerana apa? Kita akan olah hadis Al-Arba'in ini. Kita akan masuk pada 2 minggu lagi, yaitu hadis yang pertama, dan olahannya, yaitu
Panjang lagi cerita dia. Ya. Daripada hadis awal, ya, tentang niat. Ya. Tentang niat. Baik. InsyaAllah kita akan sambung. Ya. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan. Cuba kita baca sikit lagi. Menurut riwayat bahawa apabila Sultan Al-Mali Al-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tatar, Mongol, lalu digunakan fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Ulama fiqh negeri Syam telah menulis menerangkan fatwa tersebut, tetapi baginda belum merasa senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberi fatwanya. Lalu baginda bertitah, masih adakah lagi orang lain? Masih ada, yaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Demikian jawapan yang disampaikan kepada baginda. Ya, bila dia minta pendapat, yaitu Imam Nawawi, yang pada awalnya saja nak dapatkan nasihat ketika nak menentang musuh, boleh tak ambil harta rakyat. Ya. Jadi fatwa yang mula-mula datang daripada digunakan fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang musuh. Ulama fiqh negeri Syam telah menerangkan fatwa tersebut. Boleh. Ya, tetapi tak puas hati, maka dia minta pandangan pada ulama lain. Cuma Muhyiddin An-Nawawi Syekh, iaitu Imam Nawawi saja yang boleh memberikan fatwa. Nanti kita akan sambung pada 2 minggu lagi insyaAllah. Kita tandakan Muhammad, iaitu muka surat 46. Lepas tu kita akan masuk matan hadis 40, iaitu kata-kata pendahuluan Imam Nawawi dalam kitabnya Matan Al-Arba'in. Dan kita akan masuk hadis yang pertama dan kupasannya insyaAllah. Selama ni kita banyak membaca saja. Kita akan masuk kupasan tentang hadis yang pertama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.